أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rendang bunga berwarna merah, buah delima si cantik bunga. Apa khabar semua pelayar SB TV Al-Hijrah? Selamat petang ucapan untuk semua. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Apa khabar semua penonton-penonton yang sedang melayari Facebook TV Al-Hijrah? Pada petang ini, apa benda yang berlaku di TV Al-Hijrah, di Facebook TV Al-Hijrah ni? Tak pernah pun ada Facebook Live petang-petang ni, jam 3 petang ni kan? Baik. Mulai minggu ini, membawalah minggu-minggu seterusnya, akan ada satu program kerjasama strategik di antara TV Al-Hijrah bersama dengan Universiti Sains Islam Malaysia USIM yang adakan wacana ilmu selama 30 minit yang kita namakan sebagai Bincang at USIM, menyemarakkan ilmu akli dan nakli. Jadi pada minggu ini adalah pembuka kepada program ini dan saya nak jemput semua yang sedang menonton di Facebook TV Al-Hijrah, sama ada nama apa, Puan Siti Hajar Ahmad, Rakiah Jelani, Siti Afsah Syafi'i, Lijah Madun, Mariam Sodis, kemudian Erin Ri, Haji Buang. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf lah, bila di Facebook ni sebut nama je macam rakan sebaya je kan. Kalau ada Puan Hajar, Tuan Haji Puan ataupun Tuan, saya nak jemput semua untuk tolong like dan juga share program live kita pada petang ini supaya lebih ramai yang dapat bersama dengan kita. Selagi mana tak dapat 500 share, saya tak akan mulakan program kita. Jadi saya nak ajak semua untuk share Facebook live kita, kerana pada petang ini kita ada program yang sangat menarik. Satu isu yang kita nak bincangkan secara santai di atas tajuk Islam, Sains dan Perubatan. Wah, tajuk ini macam besar je kan? Tenang. Jangan rasa nak tutup terus telefon bimbit. Tajuk ni tak sampai tahap makcik lah nak dengar. Jangan, tenang.
Ini kita buat perkongsian santai. Kita hanya nak sentuh, nak bercakap, nak berkongsi pandangan tentang ilmu sains, ilmu perubatan dan kita nak kaitkan dengan Islam. Hari ini bersama dengan saya dua orang profesor dalam bidang perubatan dan juga sains teknologi untuk bercakap kepada anda di atas tajuk Islam, sains dan juga perubatan. Baik. Bersama dengan saya, tengok tu di bawah saya ni, di bawah saya ini iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Norita Muhammad Norwawi, seorang profesor dalam bidang sains dan teknologi di Universiti Sains Islam Malaysia USIM dan merupakan dekan, betul sekarang ini dekan Pusat Pengajian Siswazah USIM. Apa khabar Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Prof, apa khabar? Berada di mana Prof? Saya sekarang ni di pejabat Pusat Pengajian Siswazah. Masya-Allah. Kami di pejabat lah maknanya bekerja di USIM. Baik. Dan di sebelah salah sini. Di sebelah kiri saya iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Rafidah Hani Mukhtar, merupakan Profesor Madya di dalam bidang perubatan Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Pastinya di belakang tu bukan green screen Doktor ya? Bukan, actual. Actual, maknanya berada di rumah. Di rumah. Maknanya hari ini kita gabungan bekerja di rumah dan di pejabat. Betul, betul. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih bagi anda yang sedang menonton, yang komen. Teruskan komen. Teruskan komen. Baik, tajuk kita Islam, Sains dan Perubatan. Anda boleh nak tulis pandangan, nak tulis komen, nak berikan cadangan, nak tanya soalan. Tolong tulis supaya dengan komen-komen anda, like anda menambahkan semangat bicara at USIM jam 3 petang ini. Baik, saya nak mulakan perbincangan kita ini dengan Profesor Dr. Norita terlebih dahulu lah Boleh? Ya Doktor, kalau kita tengok Prof ya, sekarang ini apabila kita sentuh soal sains dan teknologi, kalau dalam lembaran sejarah dahulunya ia dikuasai oleh orang-orang Islam, pakar-pakar Islam, ulama-ulama Islam. Kalau kita sebutkan antaranya Ibnu Sina, ini bukan sekadar terkenal dalam tamadun Islam, bahkan dalam tamadun Barat pun dikenali sebagai pakar perubatan. Begitulah juga dengan Al-Jazari, bapa robotik, Ibnu Haytham, bapa optik, kemudian Jabbar Ibnu Hayyan, bapa kimia dan banyak lagi kalau kita nak sebutkan tentang ulama-ulama dan juga tokoh-tokoh Islam yang mempelopori bidang sains. Tetapi selepas zaman Renaissance, berlakulah perubahan, ambil alih bidang sains ini banyak dikuasai oleh Barat. Soalan saya adalah, boleh Prof jelaskan kenapa perkara ini berlaku sedangkan penguasaan ilmu sains itu asalnya daripada tamadun Islam sekarang beralih arah kepada dunia Barat dan Islam semakin mengecil dalam soal ketamadunan ataupun kepakaran sains ini. Silakan Prof. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hariri. Wabihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Okey, merujuk kepada soalan yang Ustaz berikan tadi berkaitan tamadun Islam yang disebutkan tokoh-tokohnya tadi di Asia Barat. Yang sebenarnya sebelum saya jawab sebenarnya kalau kita tengok alam Melayu sendiri alam Melayu sendiri pun kaya dengan sumbangan sains dan teknologi. Kalau kita lihat sejarah, contohnya batu bersurat Terengganu lebih kurang abad ke-14. Jadi batu bersurat Terengganu tu pada abad ke-14 menunjukkan telah adanya peradaban Islam di alam Melayu. Kemudian kita ada tokoh-tokoh macam contohnya Syekh Tahir Jalaluddin, Syekh Abdullah Fahid yang merupakan ahli falak dan beliau menghasilkan takwin solat untuk setahun. Jadi ahli falak ni kalau sekarang ni maknanya mereka adalah orang bukan sahaja faqih dari sudut agama, tapi mereka juga pakar dalam sudut matematik dan fizik.
Okay, so jadi apakah kriteria perkara-perkara yang ada pada ilmuwan itu yang mungkin sekarang ni kita tidak ada, yang dulu mereka boleh mencipta kegemilangan. Okay, satu, kalau kita tengok contohnya Ibn Sina. Ya. Kalau kita membaca sejarah Ibn Sina, beliau apabila menghadapi kesulitan dalam kajian dan sebagainya, beliau akan ke masjid melaksanakan solat sunat 2 rakaat. Dan apabila kerja itu telah selesai, dah diselesaikan, dan dia akan ke masjid dan melaksanakan sujud syukur. Jadi di sini menunjukkan ilmuwan Islam dulu, dia punya sifat kehambaan kepada Allah tu sangat tinggi. Ya. Dia tidak bergantung pada 100% akal dia. Aku dah hebat kan, tak payahlah nak pergi sembahyang kat masjid ke sembahyang sunat, tak perlu. Tapi Ibn Sina adalah seorang yang sangat hebat. Kita tahu dia hafal Quran dalam umur 10 tahun kalau tak silap saya. Tetapi apabila dia menemui satu kebuntuan kesulitan, dia akan memohon Allah bimbingan, kan, memohon Allah berserta dengan apa yang diusahakan, dan apabila selesai dia akan sujud syukur, mengucapkan terima kasih kepada Allah membantu. Okey, itu satu. Yang keduanya Ibn Haytham. Ibn Haytham ni adalah bapa optik. Dia adalah sekarang ni ahli fizik. Kalau kita panggil ahli fizik, kalau kita pakai kamera phone, kamera tu sebenarnya daripada word Arab, kamera, dan adalah hasil kajian Ibn Haytham. Dia mengkaji cahaya dan dia mengkaji vision, pandangan mata. Jadi dalam kitab Al-Manazir yang ditulis oleh Ibn Haytham yang hari ini pun kita boleh membaca, kata dia kajian dia mengenai mata, menunjukkan bahawa Allah ini maha perkasa. Menunjukkan Allah ini maha pencipta, kebijaksanaan maha pencipta dan maha mulia. Dan di dalam biografinya beliau menyatakan bahawa kajian mengenai pandangan mata ni, vision ni, menyebabkan dia merasa begitu bersyukur, begitu berterima kasih kepada Allah, dan di situ merasai betapa besarnya ciptaan Allah itu. Jadi kalau kita tengok dalam kitabnya juga, dia mesti dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan selawat dan sebagainya, dan dia meletakkan bahawa ilmu itu adalah yang paling tinggi Allah. Jadi yang ada pada kita ni Allah yang beri. So itu kita tengok dia punya sistem nilai pada ilmuwan dulu. Kemudian begitu juga kalau kita tengok dalam zaman contemporary ni, Profesor Jackie Ying, seorang saintis muslimah di National University Singapore. Dia bidang teknologi, dan dia mengatakan bidang sains ini adalah platform dia mengenal Allah. Jadi sains dan teknologi itu bukan semata-mata kita tahu kecanggihan, sophisticated dan sebagainya, tapi dia adalah platform, wasilah dia mengenal Allah. Dia nampak Allah di sebalik H2O. Dia nampak Allah di sebalik E equals to MC². Dia nampak Allah di sebalik F equals to NP. So yang itulah kehebatan yang ada pada ilmuwan Islam dulu. Dia mesti ada kait dengan agama dan dia berkait dengan tauhid. So ilmu akal tu dia mesti ada connection dengan Allah. Dan kalau kita tengok Prof Abdul Salam, dia adalah orang Islam yang pertama menerima Nobel laureate, dan bidang dia adalah theoretical physics. So ketika dia menyampaikan ucapan apabila dia mendapat anugerah itu, dia membaca surah Al-Mulk. Dia membaca surah Al-Mulk di hadapan penonton, dan di dalam ayat tu Allah mengatakan hendaklah kamu lihat dan lihat lagi, kan. Jadi kalau wordnya research, search, research, repeat, tengok lagi, tengok lagi, kan. Jadi Prof Abdul Salam ni dia mengatakan dia mendapat ilham ni daripada Tuhan. Jadi kat situ kita tengok kenapa mereka tu begitu cemerlang dan gemilang. Yang pertama, dia ada connection dengan Allah yang sangat rapat. Merasai kehambaan dia kepada Allah, bukan angkuh dan sombong macam Firaun. Dan yang ketiganya, dia adalah orang yang juga kerap dengan Al-Quran, kalam Allah. Quran ni bukannya kitab kajian manusia. Al-Quran ni adalah kalam Allah, bicara Allah kepada kita, kan. Jadi kalau kita tengok tadi dalam ayat yang Dr. Anwar bacakan, apakah intipati kepada ahli sains dulu, dia mesti mula dengan yazkurunallah itu. Dia mesti ingat Allah. Dan kemudian yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan kemudian apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang Allah buat ni tak sia-sia. Semuanya hebat, semuanya amazing, kan. Kemudian subhanaka. Dia mesti bertasbih kepada Allah, fakina azabannar. Minta lindung kepada Allah. Dan dalam ayat Quran banyak Allah mengatakan apabila orang dia, kita kena bertasbih, beristighfar. Ini adalah
sistem nilai ilmuwan Islam dulu, sebab tu Allah tolong mereka dan mereka jadi cemerlang dan gemilang. Jadi hari ini kita orang kata introspeksi diri, kita lihatlah diri kita bagaimana. Begitu Ustaz Ari. Alhamdulillah, terima kasih Prof atas mukadimah tadi. Masya Allah, satu mukadimah yang sangat baik. Dan betul sebagaimana apa yang Prof sebutkan tadi dan bagaimana dicantumkan dengan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Dr. Anwar Hasin daripada surah Ali Imran ayat 190 sampai 151 itu menunjukkan Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini supaya kita berfikir. Berfikir dengan bagaimana? Dengan sains dan teknologi. Sains teknologi inilah yang akan mentadabbur, yang akan menunjukkan, membuka, mengkaji, menganalisa tentang kekuasaan dan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Saya nak pun kepada Dr. Rafidah pula. Kalau kita tengok dalam situasi pada saat ini adalah waktu pandemik COVID-19, isu ilmu perubatan diperkatakan tentang perubatan moden, perubatan Islam, macam seolah-olah kedudukan ataupun kita katakan sains dan Islam itu sangat berkembar rapat. Mungkin Dr. Rafidah boleh kongsi kita sebagai doktor perubatan, apa sebenarnya kedudukan ilmu perubatan dalam Islam? Silakan Dr. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Usim ya kerana memberi peluang dalam program yang saya rasa sangat relevan. Jadi seperti yang moderator telah nyatakan bahawa dalam pandemik ni ya, satu perkara yang kadang-kadang saya rasa terpaksa mengingatkan balik doktor-doktor Muslim kita yang memang sangat exhausted, sangat penat, sangat letih. Bahkan sebelum itu ramai pun bertanya kenapalah saya memilih kerjaya doktor. Pelajar-pelajar perubatan pun kenapalah saya pilih jurusan ni kan. Jadi saya suka nak ingatkan bahawa Rasulullah SAW pernah berkata ya, dua nikmat yang ramai manusia sering rugi tidak mendapat faedah daripadanya, iaitu nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang. Nak menunjukkan bahawa pentingnya kesihatan bagi manusia. Kemudian Imam Syafi'i juga pernah menukilkan bahawa maksud dia sesungguhnya ilmu tu ada dua, iaitu ilmu keagamaan dan ilmu keduniaan. Ilmu untuk manfaat agama itu adalah ilmu fiqh, manakala ilmu untuk manfaat dunia pula adalah ilmu perubatan. Selanjutnya Imam Syafi'i berkata, tidak aku ketahui selepas urusan halal dan haram, iaitu suatu perkara yang lebih baik dari perubatan, kecuali para ahli kitab sesungguhnya telah mendahului kita dalam perkara tersebut ya. Sama yang macam Prof Narita katakan tadi, dia jadi untuk kita ambil iktibar, untuk kita melihat bahawa bagaimana ulama-ulama terdahulu memahami kata-kata Rasulullah SAW dan juga memahami ayat Al-Quran apabila mereka menggabungkan antara bidang yang mesti mendatangkan manfaat kepada manusia ya. Kerana itu dalam perubatan apabila kita berbicara tentang banyak perkembangan teknologi, perubatan dalam Islam ni dipandu oleh beberapa nilai. Dan nilai-nilai ini sebenarnya tidak dinamakan secara khusus apakah ilmu perubatan moden tu bentuk dia ilmu yang di hospital sekarang atau ilmu dia kita kata tradisi ataupun ilmu dia complementary. Tetapi garis panduan dalam Islam tentang ilmu perubatan adalah ilmu yang mematuhi maqasid syariah ya, iaitu tentang penjagaan lima kita kata tujuan maqasid tersebut, iaitu kalau bagi perubatan lah terutamanya maqasid yang kedua itu memelihara nyawa ya. Kerana itu kalau kita ada beberapa prosedur perubatan, walaupun dia moden, walaupun dia menggunakan ubat dan sebagainya, walaupun dia datang daripada teknologi barat, selagi dia memenuhi maqasid syariah tersebut, maka dalam Islam itulah perubatan yang menyelamatkan nyawa. Dan Islam dah bagi garis panduan untuk memilih kaedah terbaik untuk menyelamatkan nyawa. Kerana itulah saya nak bawa bahawa kalau tadi Puan Norita pun sebut tokoh-tokoh pujaan dia, saya pun nak sebut juga tokoh-tokoh pujaan saya ya, bagi fiziologi perubatan terutamanya Ibnu Nafis ya, yang dia jumpa saluran pernafasan paru-paru, dia panggil a smaller circulation, sirkulasi yang kecil lebih awal 700 tahun lebih dulu daripada
tokoh-tokoh pakar-pakar pernafasan barat, ya. Kemudian kita ada Ar-Razi yang mengarang kitab Al-Hawi. Dia describe bagaimana bidan-bidan memeriksa bukaan cervix, ya. Dan pakar ataupun bapa pembedahan Islam adalah Az-Zahrawi. Dalam kitab di atas surif, dia pun mencerita banyak prosedur-prosedur pembedahan, alat-alat pembedahan yang kemudiannya menjadi rujukan kepada Eropah selama beratus tahun lagi. Itulah kalau kita nak mengatakan bahawa paduan ilmu nakli dan akli yang sebenar, kerana Al-Hawi, Az-Zahrawi juga dilaporkan adalah mereka yang menghafal Al-Quran, ya. Jadi dia memahami kepentingan ilmu perubatan, kepentingan kajian, kepentingan menyelamatkan nyawa dan juga berinovasi dalam ilmu perubatan supaya ia sentiasa berkembang, ya. Jadi satu iktibar pada kita agar kita mengambil balik ilmu yang hilang tersebut, agar kita menjadi, kita kata, seeds of revival, benih-benih untuk mengembalikan semula kegemilangan mencintai ilmu tersebut. Alhamdulillah, begitu soal jawapan yang tuntas yang diberikan oleh Dr. Hafidah, bagaimana sebenarnya ia tidak terpisah, saling berkait dan Islam adalah tunjangnya. Baik, saya nak kembali semula kepada Prof. Norita. Kalau kita lihat pada masa kini banyak universiti Islam. Jadi kalau kita faham universiti Islam ini banyaknya adalah berbicara tentang ilmu-ilmu turas agama seperti syariah, usuluddin, dakwah, muamalat sebagainya. Tapi bagaimanakah peranan universiti Islam untuk membawa agenda sains dan teknologi ini? Silakan Prof. Prof minta apa ni? Unmute. Okey, kalau kita tengok sejarah, universiti yang pertama di dunia, ya, Universiti Qarawin di Fes, Morocco, yang ditubuhkan oleh Fatimah Fahri, ya. Ditubuhkan pada tahun 859 Hijrah. 100 tahun selepas Universiti Qarawin ni Al-Azhar. 100 tahun lepas Al-Azhar baru Universiti Bologna di Europe. Dan 100 tahun selepas Bologna tu adalah Universiti Oxford dan Cambridge. Jadi 300 years, 300 antara Universiti Qarawin hinggalah ke Oxford dan Cambridge. Jadi Universiti Qarawin ini dia merupakan asas universiti moden. Apa yang ada dalam tu, ya. So jadi Fatimah dia berazam untuk mewakafkan harta warisan dan dia bina masjid dan sebelah tu madrasah, ya. Dan pengajaran di madrasah tu bermula daripada umur 13 tahun hinggalah ke peringkat paling tinggi, ya. Dan subjek-subjek yang diajar termasuk pengajaran Islam, termasuk juga perubatan. Graduan dia yang pertama tak silap saya 1207, ada sijil dia, ada geografi, matematik, astronomi dan sebagainya. Itu universiti yang pertama. So apabila universiti Islam, kita kena tengok pada yang benih dia tu macam mana, kan, supaya kita ni. Dan kalau kita tengok alumni kepada Universiti Qarawin ni, contohnya apa tu yang buku Al-Muqaddimah tu, Ibn Khaldun, ya, Ibn Arabi, lepas tu, dan di dalam perpustakaan ni pun ada buku Muwatta' Imam Malik, dan jadi maknanya lahir ilmuwan-ilmuwan Islam yang begitu berjasa sehingga ke hari ini, ya. Evergreen dia punya buku, evergreen dia punya sumbangan dia. Jadi universiti Islam tu dia mesti hasratnya kepada itu. Pelajar ni bukannya kita tengok pelajar, kita bukan nampak duit, tapi kita tengok pelajar mereka adalah insan yang perlu dididik supaya menjadi ilmuwan Islam, pemimpin Islam, intelektual Islam untuk membantu untuk agenda ummah. Dan jadi maknanya dalam perspektif sains teknologi daripada universiti pertama dah ada, telah ada perkara tu. Jadi kita hanya meneruskan legasi Fatimah Fahri, universiti yang ada pengajian Islam dan ada juga sains dan teknologi, dan melahirkan ramai tokoh-tokoh ilmuwan yang sampai hari ini kita rujuk. Begitu Cik Ustaz Reddy. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Saya nampak macam Prof. Norita nak tambah je kan. Nanti saya bagi masa lebih pada Prof. Norita tambah. Yalah, kita jemput profesor, dia nak dapat profesor bukan senang bagi cakap sikit je kan. Tak apa. Nanti saya akan bagi masa-masa kecederaan kepada Prof. Norita lah. Baik, kalau Dr. Hafidah boleh tambah juga dalam soal seorang doktor kadang-kadang tidak dibenarkan untuk mencampur adukkan agama dalam perkhidmatan kesihatan. Jadi ada tanggapan kata
perubatan Islam satu bahagian, perubatan moden satu bahagian. Jadi nak mencampur adukkan tu tak boleh. Jadi mungkin doktor boleh memberi pandangan, adakah ini dianggap sebagai melanggar etika dan tidak profesional? Doktor, silakan. Okey, terima kasih ya. Itu sebenarnya satu pandangan yang apa kita kata meluas, tetapi sebenarnya tidak tepat ya. Dalam ilmu perubatan sebenarnya dikatakan holistic management, maknanya pengurusan secara holistik, dan dia sangat berkait rapat dengan bagaimana biologi, psikologi, sosial dan juga spiritual pesakit tersebut ya. Kerana itu seorang doktor yang baik perlu mengetahui tentang pesakitnya. Dan saya bagi contoh ya dalam mission Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM sendiri ya. Fakulti berusaha untuk menjadi sebuah institusi yang mempromosi dan integrasikan nilai-nilai Islam dalam menguasai dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang perubatan dan sains kesihatan, dan berada di hadapan ya dalam menyelesaikan isu-isu semasa berkaitan masyarakat dan Islam menerusi penggunaan kaedah terkini. Dan kita kata tanggapan yang silap juga apabila kita tidak memasukkan ataupun menyentuh approach ataupun kaedah-kaedah yang berasaskan agama dalam perubatan. Kerana itu kalau dekat Malaysia sendiri kita melihat bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia kerjasama rapat dengan JAKIM umpamanya ya dalam menentukan kaedah-kaedah perubatan yang sesuai untuk masyarakat kita. Kerana ada teknologi-teknologi perubatan walaupun dinamakan advance dalam sains, seperti kita kata bayi tumpang ya yang mengganggu tentang hifzul an-nasal, keturunan kan, yang itu walaupun dinamakan perkembangan teknologi tetapi ia tidak dibenarkan syarak kerana ada kaedah-kaedah lain untuk mencapai maksud yang sama, iaitu kalau kita nak mendapatkan bayi dan sebagainya. Dan American Psychiatric Association juga walaupun daripada barat dan mereka dianggap liberal daripada segi manajemen pengurusan, mereka juga mengatakan bahawa pesakit adalah berhak untuk mendapat doktor yang mempertimbangkan kefahaman mereka dalam agama. Ya, sebab itu kita tengok kebelakangan ini ya di mana masyarakat mula merasakan ada sesuatu yang hilang. Kemanusiaan yang Puan Norita katakan tadi. Dan kita sepatutnya bersyukur kerana kita tak pernah hilang daripada perkara tersebut ya. Perubatan kita baik berbagai-bagai rupa bentuk perubatan selagi dia menepati konsep maqasid syariah tersebut, dia hidup sampai sekarang dan kita tidak pernah meninggalkan kemanusiaan dan keagamaan seseorang. Kita jangan terkejut ya, sebenarnya ada Journal of Religion and Health ya, jurnal perubatan dan agama ya. Jadi saya fikir USIM sebenarnya melalui Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan cuba untuk mengintegrasi, mengenengahkan konsep-konsep keagamaan yang bermanfaat untuk kesihatan. Dan cuma yang kita kena bezakan adalah bersifat profesional dalam merawat sesiapa saja tak kira agama dan bangsanya. Merawat seseorang dengan penuh dedikasi. Dan kita faham hadis Rasulullah SAW bahawa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada semua orang. Jadi itu maksud seorang doktor Muslim yang pun mempunyai sumpah seorang doktor Muslim yang diambil oleh setiap pelajar USIM sebelum mereka pergi ke masyarakat. Alhamdulillah, itu pandangan maknanya doktor. Kalau kita menjadi doktor perubatan pun kita mesti tahu tentang hukum hakam agama dan juga maqasid syariah. Barulah kita menjadi seorang doktor yang berasaskan apa saja kita nak buat, kita tahu hukum dan kita tahu maqasidnya. Jadi tak adalah kita terima tawaran nak ubah ini, nak ubah itu yang boleh melanggar syariat Allah. Walaupun tawarannya, wangnya berjuta-juta, berpuluh-puluh ribu, tetapi bila kita ada pagar syariat, maka itulah profesionalisme seorang doktor berasaskan maqasid syariah. Wah.
Betul. Nampak macam saya pula jadi panel. Okey. Baik, penonton juga boleh menumpahkan komentar anda di ruangan komen, bagi pandangan anda kepada tajuk kita pada hari ini tentang Islam, Sains dan Perubatan. Ada yang memberi komentar mengintegrasikan nakli dan akli, ya betul. Kemudian ramai yang menyebut Alhamdulillah ini topik yang sangat baik. Ada sebut terbaik Dr. Hanim, terbaik Prof. Norita. Jadi anda boleh tulis di ruangan komen pandangan anda tentang tajuk Islam, Perubatan dan Sains. Moga kita dapat mengembangkan perbincangan kita pada hari ini. Walau bagaimanapun kita sudah sampai di penghujung rancangan kita, 30 minit bincang Ed Usim ini, saya nak bagi ruang juga kepada Prof. Norita untuk membuat kesimpulan lah. Mungkin yang mendengar kita ini ada yang nak melanjutkan pengajian dalam bidang sains dan Islam, ilmu akli dan nakli, ataupun apa sahaja yang Prof boleh rungkaikan, simpulkan di atas tajuk Islam, Sains dan Perubatan ini. Silakan Prof. Mikrofon Prof. Okey, seperti yang saya sebutkan di awal tadi kan, maknanya kualiti seorang saintis dan teknologis tu dia ada connection dengan Allah. Dan dia juga menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber rujukan yang utama, dari sudut guidance, dari sudut syifa, dari sudut ilmu juga kan. Jadi macam di pusat pengajian siswa dan sebagainya, kita menggalakkan supaya kajian-kajian yang menggali khazanah ilmuwan Islam ni dan dilihat dalam perspektif baru, perspektif contemporary. Sebab saya pernah dengar satu perbentangan daripada seorang profesor daripada Jerman. Dia nak mengkaji mengenai Milky Way. Tapi kitab rujukan dia adalah kitab astronomi ilmuwan-ilmuwan Islam yang dulu. Kan? Dan pernah juga saya maknanya di UNESCO contohnya pada tahun 2015 kalau tak silap saya, mereka mengisytiharkan tahun itu adalah International Year of the Light, ya. Dan salah satu dia punya program dalam itu adalah memperingati sumbangan Ibn Haytham 2015. Jadi maknanya tamadun barat begitu menghormati ilmu yang ada pada mereka. Jadi sewajarnya kita lebih ke hadapan. Jadi sebab itulah maknanya kalau boleh kita mengkaji, melihat dan meletakkan dia dalam perspektif yang gini. Kan? Sebab sumber itu ada dan melihat sains dan teknologi itu dari perspektif Islam, daripada lensa Islam. Dan sains teknologi itu adalah platform kita untuk mendapat redha Allah. Kan? Bukan semata-mata material, bukan semata-mata RM2 sahaja. Tapi redha Allah itu yang lebih besar dan itulah orang kata formula untuk kejayaan tersebut. Itulah saya insya-Allah. Itu key point yang patut kita pegang adalah redha Allah. Belajarlah, terjunlah dalam bidang apa sekalipun, ingat untuk mencapai redha Allah. Mungkin Dr. Rafidah 1 minit 10 saat terakhir, silakan. Ya. Saya rasa kita perlu menjadi duta Islam kepada seluruh manusia secara umumnya, ya. Kita sering melihat yang mencorakkan kemajuan teknologi itu datang daripada kadang-kadang tidak dipandu oleh nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai agama, ya, sehingga kemajuan teknologi itu balik merosakkan manusia, ya. Kalau yang dalam bidang kajian saya ini tentang bagaimana penukaran jantina dan pemberian hormon untuk mengubah fiziologi badan, ya, sesuatu yang sebenarnya kita boleh lihat larangan agama itu sebenarnya bertepatan dengan implikasi kesihatan daripada mereka yang melakukannya. Sama juga macam larangan arak, ya, bagaimana doktor mengatakan bahawa arak itu tidak baik. Larangan tersebut telah lama ada dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Cuma bagaimana kita nak step forward lebih ke depan daripada itu, kenalah kita berbalik kepada memahami apakah ilmu yang sebenar sebagaimana dipahami oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu yang tidak memisahkan agama dan sains, tidak mensekularkan ilmu. Inilah yang saya rasa USIM
nak bawa kepada seluruh masyarakat rumah melalui graduan-graduannya sepertilah Ustaz Hariri sendiri, insyaAllah. Allahu Akbar. Saya ni keledil sangatlah doktor. Ramai lagi yang hebat-hebat insya-Allah. Ala kulli hal, alhamdulillah, begitulah tadi perbincangan yang walaupun ringkas tetapi berbekas. Ringkas, padat. Yalah, kalau kita tak dapat banyak, sekurang-kurangnya kita dapat faham hari ini bahawa Islam dan Islam berpisah tiada. Tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk kita mengembangkan ilmu, menyebarkan ilmu dan membuktikan bahawa Islam adalah the way of life, adalah satu cara hidup yang boleh menyelamatkan manusia di dunia dan juga di akhirat. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Dr. Norita dan juga Profesor Madya Dr. Rafidah Hanim di atas perkongsian yang sangat hebat pada petang ini. Saya ni nak melanjutkan lagi perbincangan, tapi daripada nantikan Facebook TV Al-Hijrah penuh dengan perbincangan kita je. Nanti insya-Allah kita akan sambung perbincangan pada topik yang akan datang. Anda para pelayar Facebook TV Al-Hijrah, jangan lepaskan peluang untuk mengikuti Bincang @USIM pada minggu hadapan 30 September jam 3 hingga 3.30 petang di Facebook TV Al-Hijrah di atas tajuk COVID dan vaksin. Siapakah panel yang akan bersama dengan kita? Siapakah bintang ilmuwan profesor yang akan bersama dengan kita? Anda mesti tunggu pada 30 September jam 3 petang di Facebook TV Al-Hijrah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sebelum kita berakhir, kita akan saksikan persembahan istimewa daripada Pusat Kebudayaan USIM sebagai tatapan kita bersama. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia, sahabat-sahabat yang kami kenali jauh maupun dekat. Salam kemerdekaan daripada kami warga Pusat Kebudayaan USIM. Sama-sama kita meraihkan perayaan Hari Kemerdekaan kita yang ke-64 dengan perasaan dan semangat yang tinggi supaya Malaysia sentiasa aman dan harmoni. Saat aku menyanyikan lagu negaraku. Dulu sewaktu masih anak kecil, aku sering bermimpi memakai kain celoring sebagai tanda cinta kepada tanah keramat yang telah memerdekakan aku dari kemiskinan, kehuru-haraan, keburukan dan kecelaan. Tanah ini menjadi guru, mengajar aku arti kasih sayang tanpa membezakan warna, tanpa membezakan budaya, tanpa membezakan perbezaan, tanpa mengundang rasa perkauman, tanpa mahukan perbalahan, tanpa ada kecurigaan, tanpa sedikit pun rasa benci. Yang ada hanyalah syarat bahagia. Yang ada hanyalah syarat bahagia di bawah kunang-kunang cinta anak-anak kampung warga Malaysia. Aku masih ingat di sekolah saat menyanyikan lagu negaraku, kami memegang erat tangan Arasu, Ahbi dan aku tahu tanah ini masa depan kami tanpa rasa ragu-ragu.